Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam pembelajaran dari rumah untuk sains tahun 6 pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Semoga anak-anak semua sihat. Baik, pada hari ini kita akan sentuh tajuk sains tahun 6 iaitu peraturan di bilik sains. Okay. Seperti yang anak-anak lihat, slide yang cikgu berikan ini, tajuk telah cikgu telah terdapat dalam slide iaitu peraturan di dalam bilik sains, di mana ini merupakan unit yang kedua. Untuk unit yang pertama, kita akan belajar secara bersemuka insya-Allah. Peraturan bilik sains ini kamu dah pelajari ketika kamu berada di tahun 5. Okey. Ketika kamu berada di tahun 5. Tetapi untuk kali ini kita akan ulang dan ada sebahagian peraturan yang ditambah di mana untuk memastikan tiada kecederaan atau sesuatu yang berbahaya berlaku kepada kamu ketika menjalankan aktiviti di dalam bilik sains. Baik. Okey. Cuba lihat bersama. Ini adalah peraturan-peraturan bilik sains. Di dalam bilik sains terdapat dua perkara. Yang pertama, terdapat dua peraturan penting. Yang pertama adalah peraturan yang perkara yang perlu dipatuhi oleh murid, dan yang kedua adalah perkara yang dilarang oleh murid. Perkara yang dilarang oleh murid. Okey. Baik, untuk perkara yang perlu dipatuhi oleh murid ketika berada di bilik sains ialah yang pertama, masuk ke dalam bilik sains dengan kebenaran guru. Kalau tak ada kebenaran guru, maknanya kamu tidak dibenarkan masuk ke dalam bilik sains dengan melaksanakan aktiviti. Tunggulah dekat luar. Okey. Kalau waktu tu cikgu tak ada atau tak datang, maknanya ada cikgu ganti, dan dengan kebenaran cikgu tersebutlah kamu boleh masuk dalam bilik sains untuk menjalankan aktiviti. Baik, yang kedua adalah buka cermin dan tingkap dan pasang kipas. Okey, minta maaf ada kesilapan ejaan di situ. Buka cermin dan tingkap dan pasang kipas. Kenapa kita kena buka cermin dan tingkap? Sebenarnya untuk memastikan pengudaraan yang baik di dalam bilik sains. Bilik sains perlu dibuka, ya, perlu menerima pengudaraan yang baik untuk menjalankan kerja amali. Baik, perkara yang ketiga yang perlu dipatuhi ialah jalankan aktiviti mengikut arahan guru. Tanpa arahan guru, kamu tidak dibenarkan menjalankan aktiviti. Lebih-lebih lagi jika aktiviti itu adalah aktiviti yang melibatkan eksperimen atau tugas kerja amali. Kemudian kita lihat yang keempat, menyalakan penunuh bansen dengan cara yang betul. Okey. Menyalakan penunuh bansen ada cara yang betul yang perlu kamu patuhi. Di mana penunuh bansen mengeluarkan api, biasanya aktiviti yang melibatkan pembakaran atau pendidihan yang menggunakan penunuh bansen. Namun begitu, cara yang betul perlu digunakan sewaktu menyalakan penunuh bansen. Yang berikutnya ialah pada mereka yang mempunyai rambut panjang, kena pastikan bahawa rambut diikat, atau murid lelaki rambut mesti kemas. Ini biasa untuk murid perempuan yang tidak memakai tudung. Ikat rambut dengan rapi ketika mengendalikan eksperimen supaya tidak berlaku kebarangkalian yang buruk di dalam bilik sains. Untuk seterusnya, bahan buangan cecair hendaklah dibuang di dalam sinki dan air paip yang mengalir. Okey. Pastikan air paip mengalir supaya bahan cecair yang dibuang ke dalam sinki itu turut mengalir keluar melalui saluran yang tersedia. Padamkan bahan yang terbakar atau berbara sebelum membuangnya ke dalam tong sampah. Sebelum kita buang dalam tong sampah, contoh kertas yang kamu bakar atau bahan yang kamu bakar dan kelihatannya bahan itu berbara, jadi padam dulu, jirus dulu dengan air, kemudian baru buang ke dalam tong sampah. Ini mengelakkan kebakaran berlaku.
Yang berikutnya, buang buangan pepejal ke dalam baku sampah. Okey. Tadi bahan buangan cecair kita buang ke dalam sinki, tetapi dengan air yang mengalir. Untuk bahan buangan pepejal, kita buang ke dalam tong sampah. Contoh bahan buangan pepejal seperti kertas, ya, sudu plastik yang telah rosak, okey, dan sebagainya. Baik, laporkan segera kepada guru jika berlaku kemalangan, kecederaan atau kerosakan. Jangan biar sendiri atau jangan lakukan tindakan sendiri tanpa pengetahuan guru. Mesti laporkan kepada guru dan guru kena tahu apa yang berlaku di dalam bilik sains supaya guru dapat bertindak dengan segera. Okey, mengambil tindakan segera. Okey. Baik, seterusnya gunakan peti pertolongan cemas dengan bantuan guru. Di dalam bilik sains biasanya akan ada peti pertolongan cemas untuk persediaan bagi sebarang kecederaan yang berlaku. Tetapi peti pertolongan cemas itu hanya boleh digunakan dengan bantuan guru. Kena tanya dengan guru. Okey. Dan yang terakhir, perkara yang dipatuhi oleh murid ialah susun kerusi dengan kemas di dalam bilik sains sebelum keluar. Itu biasa. Di mana-mana pun bilik-bilik khas dan kelas kamu sendiri sebelum kamu balik, sebelum kamu keluar, kena pastikan susun atur bilik sains atau bilik-bilik khas tersebut dalam keadaan bersih dan kemas seperti sedia kala. Baik, ini adalah senarai perkara yang perlu dipatuhi oleh murid ketika berada di dalam bilik sains. Namun begitu, di dalam bilik sains juga sebenarnya ada peraturan bilik sains yang perkara yang dilarang oleh murid. Perkara yang dilarang oleh murid. Di mana yang pertama, bergurau dan berlari di dalam bilik sains. Ini memang tidak dibenarkan. Supaya sekiranya kamu berlari, kamu sendiri tahu berlari dan bergurau. Kalau tiba-tiba terjatuh, maknanya sudah pasti mengundang kecederaan. Berikutnya, makan dan minum di dalam bilik sains memang tak dibenarkan. Okey. Makan dan minum hanya di kantin. Di dalam bilik sains untuk kita belajar dan mengadakan dan melaksanakan tugasan amali sains. Yang ketiga, menyentuh, menghidu, memasukkan sebarang bahan ke dalam mulut tanpa kebenaran guru. Sekiranya eksperimen itu melibatkan merasa, menggunakan lidah, memasukkan bahan makanan ke dalam mulut atau apa sahaja bahan ke dalam mulut, semua itu mesti dengan arahan guru. Kamu jangan sesekali masukkan sebarang bahan di dalam mulut tanpa kebenaran dengan guru. Dan yang terakhir ialah membawa keluar peralatan sains tanpa kebenaran guru. Semua peralatan dan bahan sains yang terdapat di dalam bilik sains adalah bahan kerajaan, bahan yang diguna pakai bersama. Semua bahan dan peralatan itu hanya boleh digunakan dan dikeluarkan mengikut kebenaran guru. Tanpa kebenaran guru, bahan-bahan dan peralatan itu tidak boleh diguna atau dikeluarkan. Baik, itu adalah dua perkara yang perlu murid-murid patuhi. Yang pertama yang dipatuhi dan juga perkara yang dilarang. Bukan sahaja peraturan yang perlu dipatuhi, tetapi terdapat juga perkara-perkara yang dilarang yang ditegah kepada semua murid ketika berada di dalam bilik sains. Kesemua peraturan bilik sains ini disediakan untuk kamu sebenarnya adalah untuk memastikan keselamatan, kebaikan diri kamu sendiri agar tidak berlaku sebarang kemalangan, kecederaan maupun perkara yang buruk yang tidak pernah guru dan juga kamu sendiri sangka di dalam bilik sains. Sebab kecederaan dan kemalangan yang berlaku itu akan mendatangkan mudarat kepada kamu, juga akan menyebabkan sesuatu yang tidak baik berlakulah. Okey. Baik, cikgu harap apabila kita mengadakan PDP bersemuka di sekolah akan datang, ketika kita menjalankan aktiviti di dalam bilik sains, pastikan anda semua mengikuti peraturan yang telah ditetapkan di dalam bilik sains sekolah kita. Baiklah anak-anak semua, hari ini tugasan kamu ialah mencatat maklumat yang diperolehi dalam buku nota sains panjang yang biasalah seperti di tahun 5 dengan menggunakan bentuk peta pemikiran pilihan anda sendiri. Okey, kamu dah biasa, dan kalau kamu rasa peta pemikiran
pilihan kamu itu sesuai untuk digunakan dalam mencatat nota peraturan bilik sains, so silakan. Baik, di sini cikgu ada sediakan beberapa contoh peta pemikiran yang ada. Ada 8 peta pemikiran, so kamu pilih yang mana yang lebih sesuai dan cikgu doakan kamu berjaya. Cuma pastikan ketika kamu menulis semua fakta yang terdapat di dalam slide ini ataupun di dalam buku teks sains. Okay, cikgu lupa dalam buku teks sains ini kalau kamu nak rujuk ada dalam muka surat, kalau tak salah cikgu 15 sehingga muka surat 17. Okey, boleh rujuk sama seperti maklumat yang terdapat dalam slide yang cikgu beri. Okey, baik anak-anak. Pilih peta pemikiran yang kamu rasa sesuai untuk tugasan kamu. Sebab bukan semua peta pemikiran sesuai untuk tugasan ini, tetapi mengikut keselesaan dan kesesuaian. Baik ya anak-anak semua. Sebelum cikgu akhiri PDPR kita pada hari ini, tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahat. Sesungguhnya hanya ilmu sahaja yang boleh menjanjikan menyelamatkan kita daripada kejahilan. Semoga bersua kembali dalam PDP bersama saya, Cikgu Suhaila dari Sekolah Kebangsaan Seleko. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.